Malam itu bermula dengan kesunyian yang luar biasa. Sekolah asrama yang biasanya riuh dengan suara pelajar mengulang kaji pelajaran atau berbisik sebelum tidur, kini sepi. Seolah-olah seluruh bangunan itu sedang menahan napas. Rahman, seorang pengawal keselamatan yang baru saja memulakan tugas di situ kurang seminggu, merasakan ketidakselesaan yang sukar digambarkan. Dia duduk di pondok pengawal sambil matanya melilau memandang ke arah blok bangunan sekolah yang gelap gelita. Hatinya berdebar tanpa sebab yang munasabah. Satu perasaan naluri yang sering dikaitkan dengan kehadiran sesuatu yang tidak sepatutnya berada di situ. Gangguan bermula dengan bunyi yang remeh, tetapi cukup untuk menegakkan bulu roma. Dari tingkat 3 blok pentadbiran yang sepatutnya kosong dan berkunci, Rahman mendengar bunyi guli jatuh ke lantai. Tik, tik, tik. Bunyi itu jelas diikuti dengan bunyi perabot berat diseret perlahan-lahan di atas lantai simen. Rahman Kuba menyedapkan hatinya bahwa itu mungkin bunyi paip air lama atau tikus yang berlari. Namun jauh di sudut hati, dia tahu tiada tikus yang mampu mengalihkan meja guru. Sekolah ini bukan sekadar institusi pendidikan biasa. Ia dibina di atas tapak lama yang mempunyai sejarah hitam yang jarang dibicarakan oleh penduduk tempatan. Tanpa Rahman sadari, bunyi-bunyi kecil itu hanyalah mukadimah kepada satu mimpi ngeri yang bakal mendedahkan kewujudan. 200 entiti yang sedang memerhati dari setiap sudut gelap. Jam menunjukkan tepat pukul 11 malam apabila lampu utama di asrama putri dipadamkan. Rahman memulakan rondaan rutinnya dengan lampu suluh di tangan. Langkahnya diatur cermat menyusuri kaki 5 yang menghubungkan blok bangunan lama dengan asrama baru. Kawasan ini dikenali sebagai laluan angin oleh pelajar senior. Namun malam ini, angin yang menyapa muka Rahman terasa berbeza. Ia bukan angin malam yang menyegarkan. Sebaliknya, satu hawa dingin yang mencucuk tulang, seolah-olah dia baru saja melangkah masuk ke dalam bilik sejuk beku. Semasa dia melintasi koridor yang suram itu, hidungnya menangkap satu bau yang sangat kuat dan meloyakan. Bau itu adalah campuran asap kemenyan yang pekat dan bau hanyir darah yang masih segar. Rahman berhenti melangkah. Kuba mencari punca bau tersebut, namun tiada apa-apa di sekelilingnya, melainkan dinding konkrit yang kusam. Tiba-tiba, kesunyian malam itu dipecahkan oleh satu jeritan yang nyaring dan memilukan dari tingkat 3 asrama putri. Jeritan itu bukan jeritan ketakutan biasa, tetapi jeritan panjang yang kedengaran seperti seseorang yang sedang menanggung kesakitan yang amat sangat. Dalam sekelip mata, suasana menjadi huru-hara. Lampu-lampu asrama dinyalakan semula secara tergesa-gesa. Rahman berlari naik ke tingkat atas dan mendapati keadaan di dormitori pelajar sudah tidak terkawal. Bermula daripada seorang pelajar yang menjerit tadi, gangguan itu merebak seperti wabah penyakit berjangkit. Pelajar-pelajar lain di katil bersebelahan mula meracau. Ada yang menangis, turesik-kesik merayu supaya dilepaskan, manakala ada pula yang ketawa mengilai dengan suara garau yang langsung tidak padan dengan fisikal mereka yang kecil. Mata mereka membelalak memandang ke arah Shailing, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang mengerikan merayap di atas sana. Rahman bersama seorang warden wanita yang bertugas Kuba menenangkan seorang pelajar yang sedang mengamuk. Namun, mereka terkejut apabila mendapati tenaga gadis remaja itu luar biasa kuatnya. 3 orang dewasa diperlukan semati-mata untuk memegang tangan dan kakinya daripada terus menendang dan mencakar. Pelajar itu meranta-ranta dengan senyuman sinis yang menakutkan, seolah-olah mengejek usaha mereka. Di tengah-tengah kekalutan itu, Rahman terpandang ke ujung koridor yang gelap. Di sana, berdiri satu kelibat hitam yang tinggi dan besar, diam tidak berkutik memerhatikan mereka.
Kelibat itu tidak mempunyai wajah, hanya gumpalan kegelapan yang pekat. Namun Rahman tahu ia sedang tersenyum melihat kekacauan yang berlaku. Seorang pelajar senior Kuba melaungkan azan dengan harapan dapat meredakan keadaan. Namun, sebaik sahaja laungan azan itu berkumandang, ia disambut dengan hulayan ketawa yang panjang dan mengerikan dari arah bumbung Dewan Macan yang terletak bersebelahan. Bunyi ketawa itu bergema di seluruh kawasan sekolah, menenggelamkan suara azan tersebut. Situasi menjadi semakin tidak terkawal apabila secara tiba-tiba pintu-pintu bilik darjah di blok bertentangan mula berhempas sendiri. Bam, bam, bam. Bunyi pintu dihempas serentak itu berulang kali. Silualaha, ada ratusan tangan haib yang sedang melepaskan kemarahan. Rahman menyadari bahwa ini bukan lagi gangguan biasa yang boleh diselesaikan oleh mereka sahaja. Tenaga jahat di tempat ini terlalu padat dan agresif. Dia segera mengarahkan warden untuk menghubungi bantuan luar kerana malam itu baru sahaja bermula dan mereka jelas kalah dalam pertarungan ini. Bantuan yang dinanti-nantikan tiba kira-kira setengah jam kemudian dalam bentuk sebuah kereta sedan lama yang dipandu oleh seorang pengamal perubatan Islam tempatan yang dikenali sebagai Ustaz Malik. Sebaik sahaja tayar keretanya mencecah jalan masuk ke pintu pagar utama sekolah, wajah Ustaz Malik yang asalnya tenang berubah serta-merta. Rahman yang menyambut ketibaan orang tua itu dapat melihat peluh jantan mula merenik di dahi ustaz tersebut. Walaupun malam itu dingin mencengkam, Ustadz Malik tidak perlu bertanya apa yang berlaku. Dia seolah-olah sudah dapat mendengar jeritan ribuan suara yang tidak kedengaran di telinga manusia. Biasa sebaik sahaja dia melangkah keluar dari kendaraannya. Dia memberitahu Rahman dan warden bahwa pagar sekolah itu sebenarnya sudah lama runtuh dari segi spiritual, membenarkan apa sahaja makhluk lalu lalang tanpa halangan, tanpa membuang masa. Ustadz Malik mengarahkan agar semua pelajar yang terjejas dibawa turun ke tapak perhimpunan terbuka. Dia memilih lokasi itu kerana ia merupakan pusat tenaga di mana segala gangguan tertumpu pada malam itu. Di tengah-tengah kegelapan padang yang hanya disinari cahaya malap lampu jalan, proses pemagaran dan rundingan dimulakan. Suasana menjadi semakin tegang dan berat apabila Ustaz Malik mula membaca ayat-ayat ruqyah dengan lantang. Rahman yang berdiri di belakang Ustaz merasakan bulu romanya meremang bukan kerana sejuk, tetapi kerana dia berasa sialuala. Mereka sedang dikepung rapat. Ustadz Malik kemudian berhenti seketika. Matanya terpejam rapat sioliwala sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak kelihatan di hadapannya. Dengan nada suara yang berat dan serius, dia mendedahkan satu kenyataan yang membuatkan lutut Rahman terasa lemah dan hampir rebah. Gangguan ini bukan berpunca daripada seekor atau dua ekor jin yang tersesat. Kebenaran yang keluar dari mulut ustaz itu amat mengerikan dan sukar diterima akal. Dia menjelaskan bahwa sekolah ini sebenarnya telah menjadi sebuah penempatan besar bagi kaum jin sejak sekian lama. Terdapat tepat 200 ekor jin yang menghuni kawasan sekolah itu. Satu jumlah yang tidak masuk akal bagi sebuah kawasan seluas itu. Ustadz Malik memperincikan bahwa setiap sudut sekolah ini sudah ada tuan punya yang menjaga kawasan masing-masing. Tandas pelajar di blok lama bukan sekadar tandas, tetapi rumah kepada keluarga jin yang tidak suka diganggu. Kantin sekolah menjadi tempat berkumpul mereka pada waktu malam, manakala bilik guru yang sering ditinggalkan kosong mempunyai penjaga yang bengis. Rahman tersentak apabila menyadari selama ini dia meronda seorang diri di tengah-tengah sebuah bandar gaib yang padat dengan penduduk yang tidak diundang. Mereka marah kerana merasakan kawasan mereka telah diceroboh oleh manusia yang tidak menjaga adab dan kebersihan. Konfrontasi memuncak
apabila Ustaz Malik mula meninggikan suaranya, memerintahkan makhluk-makhluk itu untuk berundur atau memeluk Islam. Tiba-tiba, satu ribut angin yang kuat melanda kawasan tapak perhimpunan itu. Tanpa sebarang amaran, angin itu datang entah dari mana, menerbangkan daun-daun kering dan debu pasir, menampar-nampar muka mereka yang berada di situ. Pokok-pokok besar di sekeliling padang bergoyang dengan ganas, seolah-olah hendak tumbang menyembah bumi. Di saat itu, pelajar-pelajar yang sedang kerasukan mula menjerit serentak dengan suara yang memekakkan telinga. Beberapa orang pelajar mula muntah di atas tar dengan keadaan yang menyayat hati. Apa yang keluar bukan sekadar cecair, tetapi darah pekat bercampur dengan paku-paku karat yang entah bagaimana boleh berada di dalam perut mereka. Ia adalah tanda fisikal penolakan barang sihir dan gangguan yang telah lama bersarang dalam tubuh mereka. Rahman hanya mampu melihat dengan mata terbeliak apabila Ustaz Malik kelihatan seperti sedang bersilat melawan musuh yang tidak kelihatan. Tubuh orang tua itu terhayang-hayang ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang mengelak serangan fisikal yang bertubi-tubi. Ustadz itu menepis angin kosong, namun bunyi tepukan dan hentaman kedengaran jelas di udara. Pertarungan spiritual itu berlarutan selama hampir 2 jam. Satu tempo yang terasa seperti selamanya bagi mereka yang menyaksikan. Hanya apabila azan subuh mula berkumandang dari masjid berdekatan, barulah angin ribut itu reda. Secara tiba-tiba, suasana kembali sunyi. Tetapi kali ini, ia adalah kesunyian yang aman. Bukan lagi kesunyian yang menekan. Ustaz Malik, yang kelihatan keletihan dan pucat lesi, memberikan amaran keras kepada pihak sekolah sebelum dia pulang. Dia menegaskan bahwa perjanjian telah dibuat, namun jika ada sesiapa yang melanggar pantang larang atau melakukan maksiat di kawasan itu lagi, 200 entiti itu tidak akan tergagak-gagak untuk bangkit semula dengan lebih ganas. Walaupun sekolah kembali beroperasi seperti biasa selepas kejadian malang itu, aura seram masih kekal terasa di sudut-sudut tertentu, terutamanya di laluan angin blok lama. Kisah ini menjadi peringatan bahwa kita berkongsi dunia ini dengan makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sentiasalah berhati-hati dan menjaga adab di mana sahaja Anda berada. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini bagi lebih banyak pendedahan, kisah benar, tempatan,